Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengursi Masjid At-Taqwa, Barisan AJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memanjat syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat bersama-sama kita duduk. Sementara menunggu masuknya waktu isyak, marilah kita kongsikan beberapa perkara agar ia memberi manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi pada hari ini kita sambung kitab Durus Samin pada menyatakan mukjizat, iaitu perkara yang membenarkan kerasulan setiap rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berikan mukjizat sebagai tanda dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Macam kita jugalah, kalau kita ni dilantik mana-mana pertubuhan ataupun persatuan umpamanya, di mesti ada sijil yang dicetak dengan nama kita yang menyatakan kita ni jawatan apa. Jadi sijil itu menunjukkan tak kita termasuk di kalangan orang yang diberikan kepercayaan. Begitu juga dengan mukjizat. Mukjizat ini iaitu mereka yang melakukan suatu perkara yang mencarikan adat, yang menyalahi adat, dan mereka ini mendakwa diri mereka adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala. Itu namanya mukjizat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada mukjizat, ini kita sedia maklumlah, ya, terpancar-pancar air antara anak jari seperti barang yang diriwayatkan oleh Syaikhan daripada Sayyidina Jabir, kata ia Jabir, dahaga segala manusia pada hari Hudaibiyah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara hadapannya penyibuk air daripada kulit tempat ia mengambil air semayang. Dekat Nabi adalah bekas yang diperbuat daripada kulit, maka adalah air dalam takungan tersebut yang diperbuat daripada kulit tu. Tempat ia Nabi mengambil air semayang, maka datang segala mereka itu kepadanya, kepada Nabi, dah hampir bahawa adalah mereka itu sahabat, ya, berteriak seperti kanak-kanak kepada ibunya. Sahabat ni dah perik sangat dah haus sangat dah. Maka dia datang kepada Rasulullah, maka meminta air daripada Rasulullah. Berteriak dia seumpama kanak-kanak, seumpama, cuba tengok anak kita kalau nak barang apa-apa benda pada kita kan. Dia punya bersungguhnya tu, begitulah sahabat, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dahagakan air. Maka sabdanya sabda Nabi, apa padahal kamu ni kenapa? Nabi tanya, ya, duk teriak-teriak ni kenapa ni? Maka sembah mereka itu sahabat, ya Rasulullah, tiada pada kami air barang yang kami mengambil air semayang dengan dia, dan barang yang kami minum dengan dia, melainkan barang yang antara dua tangan kamu. Sahabat kata, wahai Rasulullah, air pada kami dah tak ada dah.
untuk kami ambil semayang pun tak ada, untuk kami minum pun tak ada. Yang ada itulah yang ada dekat tangan kamu tu. Maka menghantar ia Nabi akan tangannya di dalam penyibuk air itu. Maka jadilah air itu menggelegak keluar daripada anak-anak jari Nabi seperti umpama mata air yang mendidih. Bila Nabi masukkan tangan dia dalam penyibuk tu, maka jadi menggelegak seumpama terpancarnya air mata air tu. Itu dia. Ini mukjizat. Ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara air, ya, ada juga ulama yang menyatakan di antara air yang paling tinggi iaitu air yang keluar daripada celah-celah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pandangan kata gitu. Ya. Menggelegak keluar antara anak seperti umpama mata air yang mendidih. Maka minum kami para sahabat sekalian dan kami mengambil air semayang. Maka kami, ya, beberapa ada maka kata kami, berapa ada kamu? Katanya, jikalau ada 100,000 orang nescaya memadai akan. Kalau ada 100,000 orang, ya, cukup air itu 100,000. Dan adalah kami 1,500 orang. Dan para sahabat pada itu 150 orang. 1,500 orang je para sahabat waktu Hudaibiyah. Tapi para sahabat kata kalau ada 100,000 pun cukup. Mandi, ambil air semayang, minum, cukup. Itu dia. Ni, ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada perkara yang mencarikan adat, iaitu mukjizat Nabi mengucap syahadah, ya, di hadapan antara perhimpunan beberapa sahabat oleh biawak, ya, iaitu biawak pasir lah, mana dab lah, datang kepada Nabi bersyahadah. Kalau binatang pun, ya, beriman kepada Nabi, yang tak beriman kalau yang tak beriman dengan Nabi lagi teruk daripada biawak. Ya. Itu maknanya, ya, Nabi nak tunjuk bahawasanya binatang pun beriman dengan dia. Percaya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan minta lepas oleh kijang daripada ikatan Arabi supaya menyusu anaknya. Ya, kijang bercakap dengan Nabi, ya, yang diikat oleh seorang Arab. Ya, dia bagi tahu pada Nabi sebab nak menyusukan anak dia. Maka dilepaskan oleh Nabi. Kemudian maka kembali pula disuruh ikat bagi orang Arab itu. Ya, Arabi itu. Ya, maka kijang lepas dia menyusukan anak dia datang sebab dia janji dengan Nabi, ya, nak susukan anak dia. Bila dah susukan anak, dia datang kepada Nabi. Kita kalau lepas lembu korban, pakai sudah lah tu. Tengok, ya, monta-ronta pula. Macam rasa haus je lembu korban tu kan. Kita kata tak apa, pergilah cari air, lepas tu datang balik ni, aku nak ikat. Memang tak jumpa dah lah kita. Ya. Sediakanlah duit menggantikan, ya, lembu korban tu. Jadi kijang ni, ya, dah berjanji kepada Nabi lepas dia susukan anak tu, maka dia datang, ya, menyuruh Arabi itu untuk mengikat dia kembali. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Arabi ni bila dia tengok keadaannya begitu, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kijang boleh patah balik, maka Arabi ni, ya, hadiahkan kijang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kemudian mengucap 2 kalimah syahadah sebab sukanya. Kijang mengucap 2 kalimah syahadah, bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni bila orang binatang ni dia sifat Nabi ni dia mengasihani. Jadi bila orang hadiahkan kijang tu, maka dilepaskan balik. Dia tak ada pula pergi ambil itu sembelih, tak ada. Sebab kesiannya Nabi pada kijang tu. Dan Nabi ni itu cara bila mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat Nabi, maka mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabligh dia ni cukup tidak menyakitkan hati. Penuh dengan hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu cerita sahabat sebelum masuk Islam ditanya kepada Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak masuk agama Islam, tapi dengan 3 syarat. Nabi kata, apa syarat dia? Dia kata, yang pertama, kalau aku masuk Islam, ini untuk diri aku je, dia kata. Orang lain tak apa. Orang lain kamu nak buat hukum tu tak apa, tapi untuk aku ni 3 benda tu kamu benarkan aku buat bila aku dah masuk Islam. Maka Nabi kata, apa 3 perkara tu? Dia kata, kamu izinkan pada aku tu untuk berzina. Tu yang pertama. Yang kedua, kamu izinkan pada aku untuk minum arak. Dan yang ketiga, kamu izinkan pada aku untuk berjudi. Kalau kamu boleh izinkan 3 benda tu untuk aku lakukan setelah Islam, maka aku beriman kepada kamu. Maka Nabi kata, kamu letakkan 3 syarat pada aku, maka aku nak minta 1 syarat saja pada kamu. Dia kata, apa syarat dia? Syarat dia, kamu jangan bohong. Itu je. Kamu jangan bohong. Buatlah sesuka hati kamu, tapi kamu jangan bohong. Jadi dia kata, aku bagi Muhammad 3 syarat, dia minta aku 1 syarat, tak ada masalah lah. Maka dia pun bersyahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dah memeluk agama Islam, jadi walaupun dia masuk agama Islam, perangai lama tu ada, kan? Kalau orang tu dah berubah, tapi dia masih lagi teringat perangai lama tu. Kalau dia seorang, mungkin dia tak buat. Tiba-tiba bertemu kawan dia yang berzina, yang sama-sama dulu sebelum dia Islam tu sama-sama berzina. Maka bila bertemu geng ni, lama tak jumpa, nak ajak sama-sama untuk berzina balik. Dia kata, jomlah, kata, kan, aku dah tempah dah. Nak kamu seorang, aku seorang. Orang berzina, kan, biasa, dia jadi kebiasaan. Maka bila dia nak berzina tu, maka dia teringat Nabi kata, jangan bohong. Tapi bila Nabi tanya, kamu berzina ke tidak, maka kalau dia berzina, apa dia nak jawab? Kalau bohong, dah melanggar peraturan dengan Nabi. Kalau cakap betul, nanti kena kejam. Sebab salah dia. Kalau aku berzina, tiba-tiba Rasulullah tanyalah pada aku, adakah kamu berzina? Kalau aku nak bohong, aku dah melanggar janji aku. Tapi kalau aku tak berbohong, aku pula kena kejam. Maka dia pun tak jadi berzina. Tak jadi, takut dia. Maka bila setelah tu jumpa pula kawan yang minum arak.
Ya, orang sama-sama dulu kaki tonggang. Gitu. Cakap je, jenis apa arak, semua dah dicuba ni. Dah lama ni tak jumpa kan. Macam kita lah, kita jenis kaki kedai kopi. Bila lama tak jumpa kawan yang sekali kedai kopi tu, tak, dia akan heret juga ke kedai kopi kan. Tak sedap, ini tak sedap bersembang tepi kereta ni. Kena pergi mengopi macam hari tu kan. Maka bila dia nak minum arak, maka dia teringat janji dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau Nabi tanyalah aku minum arak ataupun tidak, kalau aku cakap ya, nanti aku kena rotan, kena sebat 80 kali kan? Kalau aku menipu, aku dah langgar perjanjian dengan Nabi. Disebabkan takutnya kena sebat, maka dia pun tak berani minum arak. Dah lama tu jumpa pula kawan yang kaki berjudi dulu sebelum dia masuk Islam. Bila tengok kawan tu dah lama tak jumpa, cukupkan koram lah. Maka bila dia nak berjudi tu, dia teringat, kalau Nabi tanyalah pada aku berjudi ke tidak? Kan kalau berjudi pula kena hukum Islam pula kan? Kalau aku kata aku tak berjudi, sedangkan aku berjudi, bohong, langgar pula janji aku dengan Muhammad. Penyudahnya tak jadi juga berjudi. Maka dia pun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hebat kamu wahai Muhammad kan? 3 janji aku tak, kamu boleh patahkan dengan 1 je syarat kamu. 3 syarat aku, kamu boleh patahkan dengan 1 je syarat kamu tanpa kamu melakukan kekerasan. Tengok cerdiknya Nabi. Ini tabligh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada bila sahabat tanya kita terus jerkah, tak ada kan? Kita kalau anak kita lah, seorang sahabat dia tanya, wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam. Sebelum tu dia belum masuk Islam. Kalau aku masuk Islam, boleh tak aku melakukan zina? Boleh tak aku berzina? Maka Rasulullah tak terjeka. Rasulullah kata, tak. Kalaulah ibumu, saudara perempuan kamu, ada orang berzina dengan dia, kamu marah ke tidak? Dia kata, dah tentu aku marah kan. Tak cukup tanah dia lari tu. Dia kata, begitulah keadaan dia. Bila kamu berzina dengan seorang perempuan, bahawasanya perempuan itu dia ada saudara lelaki dia, dan perempuan tersebut ada ayah dia. Kalau anak kita orang berzina dengan anak kita, marah ke tidak? Disuruh orang yang bertanya itu berfikir. Begitulah keadaannya bila kamu berzina dengan seorang perempuan. Begitulah perasaan saudara lelaki dia. Begitulah perasaan ayah bagi perempuan tersebut. Marahnya dengan kamu. Maka kalau kamu berzina, maka kamu fikir-fikirkanlah. Maka tak jadi dia berzina. Ini cerdiknya tabligh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri juga mujizat pada dia sebagai dalil menunjukkan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada mukjizat terbelah bulan di atas Jabal Abi Qubis. Dan setengahnya suruh orang Badui menyeru kayu, pokok, maka datang ia pokok kayu bercabut daripada akarnya, maka datang ia memberi salam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok kayu,
pun memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku bersyahadah kepada, mengucap syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Badui tu tengok, kalau pokok kayu pun menyaksikan kerasulan Nabi, tiba-tiba dia tu tak menyaksikan kerasulan Nabi, maknanya dia lagi teruk daripada pokok kayu. Terus masuk Islam Badui tu. Bila Badui tu tanya, betul kau kamu ni utus Rasulullah? Nabi kata, kamu tanya, pokok kayu tu, betul tak aku ni utusan Allah? Badui ni pergi sungguh. Itu yang tercabut akal tu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Mukjizat yang Allah Taala berikan. Yang mana bukti Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengahnya mengadu kepadanya, kepada Nabi, unta sedikit makan dan banyak kerja. Unta mengadu dengan Nabi, yang dia tu makannya sikit tapi kerjanya banyak. Dan setengah didoakan, setengah mukjizat tu didoakan atas Utbah anak Abu Lahab dengan sabdanya, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Kan? Yang kita selalu baca doa kunut nazilah tu kan. Hei Tuhan, kerasi akan dia, Utbah ni, satu anjing daripada beberapa anjing engkau, daripada haiwan pemeliharaan ciptaan Allah Ta'ala. Maka ditangkap Utbah oleh harimau. Terekam Utbah ni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dan setengah mukjizat yang zahir di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan dua anak Jabir yang sudah mati keduanya, maka hidup ia anak seperti bangun daripada tidur. Dan setengah daripada Nabi, mukjizat Nabi memberi berkat pada makanan, hingga makanan yang sedikit cukup orang yang lebih daripada 1000 makanan, kurang daripada segantang. Ini ada juga cerita berlaku waktu Nabi menggali parit tu, perang Khandaq tu. Maka cukup para sahabat, padahal barangnya sikit. Ini keberkatan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah mukjizat Nabi mendoakan bagi lelaki yang makan dengan tangan kiri, maka sabdanya Nabi, makan olehmu dengan tangan kanan. Maka katanya, tiada kuasa aku memakan dengan dia, maka tiada kuasa ia mengangkatkan dia kepada mulutnya kemudian daripada itu. Satu cerita Nabi tegur, Nabi tegur supaya orang tu dia makan dengan tangan kanan. Dia saja melawak begitu, jangan makan tangan kiri. Dia kata tangan kanan aku ni tak boleh nak angkat. Lepas daripada dia cakap begitu, sungguh tak boleh nak angkat. Gitu. Ini mukjizat Nabi. Itu sebab kita kekasih Allah ni, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, jangan boleh bergurau main. Orang yang mulut dia membawa perintah Allah Ta'ala, jangan kita bergurau main dengan dia. Dan setengahnya mengembalikan mata Qatadah yang sudah keluar biji matanya, mengalir ia pada pipinya. Seorang sahabat Nabi terkeluar biji mata, duduk dekat pipi dah biji mata.
maka mengambil dengan tangannya yang mulia, dimasukkan kepada matanya, maka disapunya, maka jadi baik pada ketika itu jua, dan terlebih cerah daripada dahulu, dan tiada sakit selama-lamanya. Berlaku pada seorang sahabat ni, terkeluar biji mata, Nabi ambil dengan tangan Nabi, Nabi masukkan balik dan Nabi sapu. Mata tu yang terkeluar tu dah lagi cerah daripada sebelum terkeluar, dan dia tak kena sakit sampai bila-bila. Ini mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan buat main lah kan. Ini mujizat Nabi. Lama kita pergi toreh satu-satu barang pula kat badan kita, pergi pula depan ustaz tolong sapu. Ustaz kata gini, pergi klinik je lah kan. Ini mujizat, mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengahnya mujizat itu menyapu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya akan betis Abi Rafi', dan sebenarnya telah patah. Patah betis Abi Rafi' ni patah. Maka Nabi pergi dekat Abi Rafi' ni, maka Nabi sapukan betis yang patah tu, maka jadi baik ketika itu seperti tiada ada dahulunya patah. Macam seolah-olahnya tak ada patah, tak ada kesan retak pun tak ada. Elok je. Ini mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil satu genggam pasir, maka dilontar pada muka seteru, maka jadi kalah seteru sebab masuk pasir kepada mata mereka itu pada hari perang Hunain. Sedangkan musuh tu jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil segenggam pasir, umpama isyarat saja tu. Isyarat baling pasir tu kena kepada isyarat baling pasir tu kena pada musuh. Maka jadi sungguh musuh tu tak nampak disebabkan masuknya pasir. Padahalnya jauh musuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mujizat Nabi itu dikaruk-karuk oleh laba-laba atas pada gunung, di dalam lubang gua Bukit Sur dan lainnya. Jadi begitu macam waktu Nabi nak berhijrah, bagaimana laba-laba dia buat sarang, gitu. Ini mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalian itu lemah segala manusia mendatangkan seumpamanya, maka diketahui yang demikian itu dengan ilmu daruri akan benar ia pesuruh Allah Ta'ala, benar pula pada barang yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala. Ilmu daruri ni iaitu ilmu yang tak payah kita nak berfikir. Bila dah tengok mujizat Nabi, maka kita yakin bahawasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam, fali'annahum law khanu bifa'lin muharramin aw makruhin لانقلب محرم والمكروه طاعة في حقهم، لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم، ولا يأمرهم الله تعالى بفعل محرم
wala makruhin wa hadha bi'ainihi huwa burhanu wujubin tablighi. Dan ada pun tanda wajib amanah bagi mereka itu alaihimus salatu wassalam, maka kerana bahawasanya mereka itu jikalau khianat, mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, hatta khilafu aula pun Nabi tak buat. Ya, khilafu aula ni maknanya benda tak sepatutnya, maknanya bukan dosa tak, makruh pun tidak, tapi sebaik-baiknya tak payah buat, maknanya gitu. Ya. Nescaya bertukarlah yang haram ataupun yang makruh itu jadi taat pada hak mereka itu Rasul, kerana bahawasanya Allah Ta'ala senya telah menyuruh akan kita, akan kami dengan mengikut akan mereka itu Rasul pada perkataannya dan perbuatannya, dan tiada menyuruh Allah dengan mengerjakan yang haram dan tiada dengan yang makruh. Dan dengan inilah iaitu tanda wajib tabligh Nabi, tabligh segala Rasul, menyampaikan. Jadi maknanya segala Rasul, tak kira Nabi SAW dan Rasul-Rasul Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala itu, dia tak buat perkara yang haram, tak buat perkara yang makruh, hatta khilafu aula pun dia tak pernah buat. Jadi itu, kalaulah dia melakukan perkara tersebut, nescaya kita juga disuruh melakukan perkara tersebut. Jadi amanah bagi segala Rasul itu, hukum akalnya wajib. Hukum akal wajib, amanah. Adapun pada kita umat dia, harus saja tak amanah, tak wajib. Tapi bagi segala utusan Allah Ta'ala, hukum akal lah. Adapun hukum syarak memang wajib kena amanah. Ini hukum akal. Hukum akal wajib bagi Rasul ini bersifat dengan amanah. Dan harus saja bagi umat dia bersifat dengan amanah. Itu sebab kadang-kadang tak 3 tahun pergi haji sekalipun, tak pecah amanah juga dia tu. Sebab tak wajib. Allah tak sangka Pak Lebay nak rajin ke masjid, pecah amanah rupanya. Tak. Puasa Isnin Khamis, rupanya duit pantang lepa rupanya. Itu makna harus bagi biasa dengar kan? Biasa dengar tak? Dia menantu kan, bangga menantu aku ni kan, belajar agama tinggi, tutup kena tangkap pecah amanah. Tak akan menyirap kita, ini bukan menantu, ini hantu ni. Itu hukum akal harus bagi umat Nabi, tapi bagi Rasul wajib. Adapun hukum syarak wajib bagi Rasul dan kita bersifat dengan amanah. Kalau kita tidak bersifat dengan amanah, maka berdosa. Adapun hukum akal harus saja bagi kita, tapi bagi Nabi, bagi segala Rasul, wajib mereka itu bersifat dengan amanah. Sebab kalau mereka itu tidak bersifat dengan amanah, maka mereka ini bersifat dengan kitman. Maknanya mereka ni bersifat dengan menyembunyikan perkara yang kena teguran daripada Allah Ta'ala itu, tak, maka dia tak cerita. Sebab apa? Sebab kena pada diri dia. Sebagaimana Nabi, Allah Ta'ala tegur Nabi sebab dia paling kepada sahabat Nabi kan, yang buta tu. Kalau nak kira
Buat apa Nabi bacakan ayat tu? Sebab kena pada diri dia. Tapi disebabkan wajib amanah apa yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, walaupun kena kepada Nabi teguran tersebut, maka disampaikan juga kepada umat. Itu amanah wajib bagi segala Rasul ini bersifat dengan amanah. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa-apa yang dibawa datang, segala Rasul, wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa-apa yang dibawa datang oleh segala utusan aku, maka kamu ambil. Jadi kalau Nabi bawa datang dengan sifat menyembunyikan ilmu, kita juga disuruh untuk menyembunyikan ilmu. Setara Nabi tak sembunyikan ilmu pun, kita banyak sembunyikan ilmu. Kalau mengajar tu tak pernah habis. Orang kata kenapa tak habis ajar ni? Kan kalau ajar bagi habis kan dia melawan tuan guru pula. Pula lah. Itu yang buah-buah hak jenis buah-buah kila itu disimpan kan? Dia takut lawan dia. Jadi Nabi ni tidak. Nabi ni wajib dia bersifat dengan amanah apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala sampaikan kepada umat dia, kepada hamba dia. Jadi perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh sampaikan, maka wajib bagi Nabi SAW sampaikan. Sebab itu adalah amanah. Kalau perkara Allah Ta'ala beri pilih kepada Nabi untuk sampaikan, maka Nabi pilihlah para sahabat yang mana dia nak sampai. Macam kita bila terima satu-satu berita, kita pilih anak mana yang kita nak sampaikan. Kalau anak yang besar-besar tu mungkin kita cakap dia faham, tapi kalau anak yang kecil tu dia tak faham, jadi kita tak beritahu dia. Contoh macam ada saudara kita meninggal umpamanya, maka yang besar-besar ni kita beritahulah. Contohlah kak cik meninggal, cepat siap-siap kita pergi. Tapi bagi anak yang kecil ni, kita tak explain dah pada dia, kita heret terus dia masuk dalam kereta. Mana kita diberi pilih. Jadi itu maknanya tuan-tuan. Jadi wajib segala Rasul utusan Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat amanah. Itu hukum akal, wajib. Dan juga hukum syarak pun berbetulannya memang wajib bagi Rasul dan juga bagi umat. Tapi hukum akal harus saja bagi umat bersifat dengan amanah. Hukum akal. Ada pun hukum syarak maka wajib. Kalau kita tak amanah maka kita berdosa. Diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan, kita sambung pada masa yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'ala alladhina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.